sejahtera semua. Video ini adalah video pembentangan pagi khusus MPU 3112 Hubungan Etnik di Malaysia. Dalam video ini, kami akan membentangkan prioriti masyarakat Madinah, Piagam Madinah. Masyarakat Madinah terdiri daripada pelbagai etnik, bahasa dan suku puak. Dua golongan penduduk terbesar pada masa itu ialah orang Arab dan orang Yahudi. Orang Arab Islam terdiri daripada sukun kaum Aus dan Kharaj. Orang Arab Quraisy yang berhijrah dari Mekah digelar sebagai muhazirin. Selain bangsa Arab yang menganut agama Islam, terdapat kaum Yahudi dan Kristian yang berpecah kepada beberapa buah puak. Dalam kalangan Yahudi sahaja dikatakan terbahagi kepada lebih 20 puak kecil yang mendiami sekitar Madinah. Antara kumpulan terbesar orang Yahudi pada ketika itu ialah Yahudi Bani Qanaqah, Quraizah dan Nadir. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, kota Madinah bernama Yasrib dan ia dikenal sebagai pusat perdagangan. Madinah tidak mempunyai sistem politik yang teratur. Hal ini telah menjadi masyarakatnya hidup secara berpuak-puak serta terpisah. Konflik sering berlaku di Madinah kerana masyarakatnya mempunyai semangat etnisiti yang tinggi sehingga mereka sanggup berperang dengan puak-puak lain walaupun melibatkan isu kecil sahaja. Sebagai contoh, orang-orang Ansar daripada suku kaum Aus dan Khazraj sentiasa bergaduh dan berperang sesama mereka sejak zaman berjaman lagi. Nabi Muhammad SAW telah membuat perjanjian dengan seluruh penduduk di Madinah untuk mententerangkan keadaan gawat ini, mensejahterakan kedudukan Madinah sebagai sebuah negara yang berdaulat. Dengan ini, lahirnya satu piagam negara Islam pertama yang dikenali sebagai Piagam Madinah atau Syahifah Madinah. Piagam Madinah merupakan satu bentuk kontrak sosial antara Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara dengan masyarakat Madinah yang berbilang kaum, iaitu orang Islam dan orang bukan Islam pada masa itu. Prioriti Madinah dikatakan bermula daripada pembentukan Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan satu perlembagaan bertulis yang dirangka oleh Nabi Muhammad SAW pada 622 Masihi dan merupakan undang-undang tertinggi di negara Madinah. Piagam Madinah dirangka berasaskan persetujuan orang Islam iaitu Ansar dan Muhajirin dengan orang bukan Islam iaitu Yahudi dan kaum Arab yang lain. Piagam ini meletakkan wahyu Allah SWT sebagai dasar rujukan dalam semua aspek. Piagam ini juga dikatakan merupakan perlembagaan pertama yang digubal di dunia yang menjadi asas pembentukan sebuah negara berdaulat. Piagam Madinah telah menempatkan penduduk bukan Islam sebagai komuniti yang diberi jaminan keamanan dan keselamatan di sebuah negara Islam. Mereka diiktiraf sebagai rakyat Madinah yang mempunyai hak yang sama dengan orang Islam. Pendekatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah dengan mencari kata sepakat bagi menyatukan puak-puak yang sering bertelagah dan bermusuhan sesama mereka sejak sekian lama. Kontrak sosial yang dijalin melalui piagam itu telah dapat meyakinkan puak-puak dan kaum-kaum yang bertelagah bahawa keharmonian ialah resepi utama dalam membina kemajuan dan perabatan. Piagam Madinah mengantongi 47 fasa, 23 fasa yang membincangkan hubungan Islam dengan Yahudi dan tanggungjawab mereka, manakala 24 fasa yang seterusnya membincangkan tanggungjawab orang bukan Islam termasuk Yahudi terhadap negara Madinah. Dasar-dasar umum yang ditetapkan dalam piagam ini adalah wahyu Allah merupakan sumber utama undang-undang negara, pengisytiharan Nabi Muhammad SAW
SAW sebagai kedua negara Madinah, seluruh penduduk Madinah hendaklah hidup sebagai satu umat yang tidak terpengaruhi dengan apa-apa unsur yang tidak baik. Seluruh penduduk diberi kebebasan mengamalkan agama masing-masing. Dasar ini merupakan langkah mengelakkan permusuhan sesama masyarakat dan akhirnya menjamin keselamatan penduduk selama mereka mematuhi perlembagaan tersebut. Terdapat beberapa kepentingan Piagam Madinah. Antaranya ialah menjamin kebebasan kaum Yahudi. Kaum Yahudi pada mulanya memang berminat untuk menguasai Madinah. Atas kesedaran itu, Piagam Madinah juga menitik beratkan dan menjamin kebebasan kaum Yahudi dan penganut-penganut agama lain untuk menganut dan mengamalkan ibadat agama mereka sendiri. Tujuannya, supaya kaum Yahudi tidak menyebarkan agama mereka di Madinah dan mengelakkan permusuhan sesama sendiri. Nabi Muhammad SAW mempersetujui bahawa tiada paksaan dalam kepercayaan dan anutan agama. Selain itu, terbentuk sebuah kerajaan Islam yang kuat dan kukuh. Orang Islam bebas berhimpun dan bermesyuarat bagi membincangkan masalah politik dan pentadbiran negara. Dengan terbentuknya Piagam Madinah, sebuah negara Islam telah berjaya dibentuk dan mewujudkan kesedaran bahawa mereka ialah masyarakat yang kuat dan bersatu padu serta Madinah adalah milik bersama. Piagam Madinah mengakui hak dan tanggungjawab penduduk Madinah termasuk orang bukan Islam untuk mendapat perlindungan dan keselamatan dari segi peradilan dan perundangan. Mereka mempunyai kewajipan bersama untuk mempertahankan negara dan perbelanjaan bagi mempertahankan negara adalah jawab bersama. Menyatu padukan masyarakat Madinah. Hubungan baik dapat diadakan dengan masyarakat Islam dan orang-orang bukan Islam melalui sifat saling menghormati, bertanggungjawab dan sebagainya. Perlembagaan Madinah memainkan peranan supaya masyarakat berbilang masa di Madinah dapat hidup aman damai, teratur dan bersistem serta menghindari permusuhan. Perlembagaan Madinah telah mengalami perubahan dan perkembangan dari segi nilai tradisi jahiliyah yang mementingkan maruah diri dan kaum masing-masing kepada nilai-nilai persaudaraan Islam. Konsep persamaan dan keadilan kepada semua penduduk. Piagam Madinah meratakan kekayaan antara masyarakat bagi mengelakkan penindasan golongan kaya ke atas golongan miskin. Keadilan merupakan tanggungjawab setiap orang untuk melaksanakan dengan penuh kejujuran dan syariat agama lain, supaya individu akan berasa aman dan tentera kerana telah memberi jaminan dan keselamatan kepada akal, diri, harta benda, agama dan keturunan manusia. Tujuan keadilan adalah untuk menolak dan menghindarkan kebobolan dan memberi kebaikan serta hak kepada seseorang berdasarkan syariat Islam. Sekian, terima kasih.